Itu kes harian dan keseluruhan COVID-19 di Sarawak, Sabah dan Labuan hari ini. Awal di Borneo bersama saya Asim Hassan. Ini tajuk utama untuk malam ini. Sesiapa pun dapat diberikan vaksin. Ya? Kalau dia tak ada dokumen pun tak apa. Rumput-rumput. Air kayu. Oh, itu saja yang obat yang dulu-dulu. Kalau jadi, mungkin jadi guru IT lah. Mungkin jadi guru muzik. Keadaan geografi yang luas dan penempatan yang berselerak selain jauh dari pekan maupun bandar. Ini adalah fakta penduduk di pedalaman. Mengambil contoh penduduk di pedalaman Sarawak, ada antara mereka tidak mempunyai dokumen pengenalan diri atau stateless, sama ada tercicir atau tidak berdaftar. Sedar atau tidak, penduduk di pedalaman ini dan tidak mempunyai dokumen pengenalan diri juga perlu menerima suntikan vaksin. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Perlindungan Baram, Philip Jau, terdapat kes di mana rakyat Sarawak yang tiada dokumen tidak dibenarkan mengambil vaksin. Sebenarnya saya terjumpa dengan seorang kawan dari kampung Ulu Baram. Dia beritahu bahawa ada beberapa orang yang nak pergi vaksin oleh kerana mereka tidak ada dokumen dan mereka tidak dibenar ambil lah masa itu. Jadi saya reconfirm memang ada. Dia juga yang telefon dengan saya tetapi tidak mereka bagi nama lah. Saya masih menunggu nama dan jadi sebab mereka khawatir sebab mereka tak ada dokumen. Aku khawatir mungkin seperti yang telah berlaku itu di klinik Longsan lah. Ya, di klinik Longsan Ulu Baram yang mereka ini tidak dapat ambil lah. Dan bagi Adun Telang Usan, Dennis Ngau, 4 penduduk yang tiada dokumen pengenalan diri di Long Kesih dan seorang di Longsan telah dibantu untuk mendapatkan vaksin. Dan mengulas mengenai kenyataan Philip Jau itu, Dennis berkata ada prosedur yang perlu dipatuhi individu yang tiada dokumen pengenalan diri sebelum menerima vaksin. Mereka perlu membawa bersama surat pengesahan daripada ketua kaum atau ketua masyarakat ke PPV terdekat. Okey, yang isu itu hari, when I check back dengan the people of Longsan, hanya seorang. Dia datang pusat PPV kita dan pihak CKM, mereka mengikut prosedur. Kalau kamu tidak ada dokumen, dua perkara lah. Satu perkara, you go back and minta ketua kampung buat surat pengesahan, itu aja. Dan itu juga yang kita buat di Long Bedian, PPV Long Bedian, kita buat juga di PPV Long Lama. So we have no problem actually, as long as ketua kampung itu ada surat mengesahkan si Anuk adalah penduduk di kampung saya. Setakat hari ini, lebih 1,000 penduduk di Telang Usan sudah menerima vaksin sejak program vaksinasi dimulakan pada 12 Jun lalu di PPV Longsan dan PPV Long Bedian. Untuk rekod, terdapat lebih 25,000 penduduk tinggal dalam kawasan Dun Telang Usan, merangkumi lebih 90 buah kampung dengan majoriti etnik Kayan, Kenyah dan Penan. Sementara itu, menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin, tiada alasan bagi penduduk asal tidak dibenarkan mengambil vaksin. Soal dokumentasi harus diselesaikan kemudian. Tidak dibenarkan. Kita sudah bagi arahan bahawa sesiapa pun dapat diberikan vaksin. Ya. Kalau dia tak ada dokumen pun tak apa. Kita catat nama dia dan juga alamat dia. Ya. Dan kita soal apa tak ada dokumen tu kita selesaikan kemudian. Yang penting adalah kita bagi vaksin kepada dia dulu. Dan ini pula reaksi Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri James Jemut Masing yang juga Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Sempadan Sarawak mengenai penduduk asal Sarawak yang tinggal di kawasan sempadan. Pengesahan status warga tempatan bagi mendapatkan vaksin COVID-19 boleh didapati daripada agensi relevan seperti residents dan pejabat daerah, penghulu, tuai rumah, ketua kampung atau wakil rakyat. Ini bagi memastikan pemberian vaksin menepati sasaran dan tidak jatuh ke tangan parti yang masuk melalui jalan tikus.
Biarpun sebelum ini quinine balancing banyak bergantung kepada herba dan ubatan tradisional, namun bila berdepan dengan COVID-19, wanita berusia 100 tahun dari Keningau ini tetap memilih vaksin untuk melawan virus pembunuh itu. Menurut quinine, dia yakin dengan mengambil vaksin ia dapat memberikannya sedikit kebebasan untuk melakukan aktiviti harian. Tidak yang dulu-dulu. Baru-baru yang itu penyakit macam ini. Kalau zaman dulu tak macam ni kan nenek? Tidak. Nenek dulu ada makan ubat ke dulu-dulu? Ada klinik Yang juga, dulu-dulu bukan ada obat macam dari rumah sakit, yang dari hutan, rumput-rumput, air semua yang itu nugi air pupus dia. air akar kayu. Air akar kayu. Itu saja yang obat yang dulu-dulu. Mau kasih melekat-lekat tuh itu daun-daun kayu semua yang sakit-sakit. Kasih minum-minum. Boleh minum, kasih minum. Itu saja yang obat dulu-dulu. Tiada yang panadol lah. Warga emas yang berasal dari kampung Kabatang itu juga meyakinkan anak bungsunya Florinda Jiun, 50 tahun, untuk mendapatkan vaksin. Cerita dia macam ni, habis saya mau juga kena vaksin supaya ini sakit COVID ini tidak berapa melekat. Dia bilang macam ada punya lah. Lagipun kalau saya jalan-jalan nanti saya tidak boleh jalan-jalan. Saya mau juga pergi ambil vaksin lah, dia bilang. Dia cakap? Dia cakap. Jadi dia yang bawa datang sini? Iya, dia yang bawa kami datang sini lah pergi daftar hari ini. Oh, dia beritahu kakak lah dia nak datang sini? Iya, kita sama-sama pergi daftar sana, ambil vaksin, dia bilang. Ada orang cakap yang dia bilang, ini vaksin begini, dia bilang, tapi saya tidak percaya, saya mau juga. Dia datanglah sini pergi daftar vaksin, ngam-ngam nyari ada vaksin, dia pun dia bilang mau. Program vaksin bergerak berjaya meningkatkan jumlah pemvaksinan di pedalaman. Namun bagi setengah kawasan, masih ada kekangan terutama dari segi pengangkutan. Justru Pertubuhan Bukan Kerajaan di Sabah disaran membantu menyediakan kenderaan bagi mereka untuk ke PPV terdekat. Menurut Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau, Dr. Sally Jaimon, kerjasama itu penting kerana tidak ramai penduduk yang memiliki kenderaan. Daripada data yang kita dapat daripada MySejahtera dan daripada data-data dari Ketua Kampung lah, kita ada lebih kurang dalam 10,000 penduduk dan kalau mengikut kapasiti yang kita berikan 60 dan seterusnya 150 per hari, mungkin kita dapat beberapa minggu lah kita boleh habiskan penduduk-penduduk dekat Suk. Tapi kita kena untuk Suk sendiri, kita juga cater kepada penduduk di Mukim Tulit dan juga Mukim Mansiat, di mana mereka juga susah akses diorang untuk sampai ke PPV Suk. So kemungkinan kita akan adakan outreach program lah untuk diorang, tapi lebih mudah jika ada bantuan daripada NGO yang berminat untuk membawa penduduk-penduduk dari Mansiat dan Tulit untuk datang ke PPV Suk. Beliau ditemui pada hari pertama operasi Pusat Pemberian Vaksin PPV bagi daerah kecil Suk di Dewan Serbaguna Suk pada Isnin. Operasi melibatkan 16 kaki tangan dari 2 klinik Suk dan Tulit dengan dibantu petugas rela dan sukarelawan. Sabah hari ini melancarkan kempen sifar pandemik COVID-19 yang bertujuan untuk mewujudkan penanda aras baru tentang pentingnya mencapai angka sifar kes di negeri itu. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji J. Noor berkata pelbagai pendekatan akan diambil menerusi kempen ini bagi memastikan objektifnya dapat dicapai. Menerusi kempen sifar pandemik COVID-19 ini, pelbagai pendekatan akan diambil, iaitu membudayakan norma baharu, mematuhi prosedur operasi standar SOP dalam kehidupan seharian dan mengutamakan pengambilan vaksin
dalam kalangan masyarakat di negeri ini. Selaras dengan matlamat itu, kerajaan negeri merangka pelbagai strategi bagi memperkasakan lagi usaha pemberian vaksin kepada penduduk di Sabah selain sasaran 30,000 suntikan sehari bermula Julai. Sementara itu, Haji Ji berkata program imunisasi yang kini memasuki fasa ketiga akan turut memberi tumpuan kepada sektor perkilangan dan pembuatan melalui program imunisasi kerjasama awam swasta PIKAS. Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC dengan kapasiti 3,500 orang sehari akan dijadikan sebagai pusat pemberian vaksin untuk pelaksanaan program PIKAS. Kita menyasarkan dalam kira-kira 1,500 orang akan menerima vaksin sehari yang membabitkan pekerja industri, kilang dan perkhidmatan ekonomi yang lain. Pelancaran kempen sifat pandemik COVID-19 di peringkat negeri di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS turut dihadiri secara maya Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba. Azli Syam Ajiz mengalami masalah kurang tumpuan dan hyperaktif. Kekurangan ini tidak menghalangnya untuk lulus semua subjek dalam SPM lepas. Kini dia mahu meneruskan langkahnya mencapai cita-cita sebagai guru komputer atau guru muzik. Azli pada awalnya belajar di sekolah pendidikan khas. Namun ibunya memindahkannya ke Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kuhara Tawau. Tidak mudah belajar bersama rakan-rakan sekelasnya. Dia mengikuti kelas tambahan selain banyak bertanya kepada guru dan rakan. Semuanya dilakukan untuk membuktikan kepada kedua orang tuanya bahawa dia juga mampu melakukannya untuk mencapai cita-citanya. Saya fikir tak kalau saya dah dapat lulus ni, apalah perasaan ibu bapa saya begitu. Lepas dapat keputusan, memang excited berhabislah. Grade keputusan grade 2B, 3C+, 2D. Bila saya dapat keputusan tu, bila saya maklumkan kepada mamak saya, lari ke bilik mereka setunjuk. Azli yang meminati bidang seni dan pengkomputeran turut bercita-cita ingin menjadi seorang guru muzik atau guru komputer. Sebelum belajar tu banyak pilihan lah. Mau ambil, saya pun pilihan saya berbelah dua juga, bagi dua. Sama ada ambil kemahiran ataupun form 6. Sebab saya ni suka suka yang macam komputer begitu. IT. Ke IT IT dengan muzik lah. Muzik betul. Jadi apa yang kau pandai? Muzik, gitar. Keyboard enggak? Gitar sama ukulele. Kalau jadi mungkin jadi guru IT lah. Guru IT. Kalau jadi apa ni macam yang muzik tu, mungkin jadi guru muzik ataupun tu bukan sebuah band begitulah. Tak tahulah. Bagi Samsia Harbi, dia berbangga dengan pencapaian anaknya dan akan terus memberi sokongan terhadap apa juga keputusan yang dipilihnya. Kami harap satu saja, kalau bukan untuk akan datang kami, untuk dirinya sendiri. Dia terus lagi berjaya sebab dia pun suka dengan budak. Dia bilangnya mau jadi guru, cikgu. Jadilah cikgu, aku bilang. Apa saya cikgu, aku bilang. Dia mau jadi guru muzik boleh. Tadi dia cakap mau cikgu IT. Ya, silakan. Asal kau mampu, berjuang saja. Laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Terus duduk di rumah, patuh SOP. Saya Asim Hassan, salam hormat. Kita jumpa lagi.